Assalamualaikum murid-murid semua. Kita berjumpa lagi dalam PDPR Al-Lughatul Arabiah Darjah 5. Kita sambung pada pembelajaran hari tu. Kita dah belajar jumlah mufidah, kemudian jumlah ismiyah, tapi belum sentuh lagi jumlah fi'liyah. Nau'un jumlah pada muka surat 39 dan 40 kita pun dah pernah belajar sebelum ni. Jadi saya akan ulang kembali. Apakah itu jumlah mufidah pada muka surat 39. Okey, jumlah mufidah terbahagi kepada dua. Jumlah mufidah tu maksudnya ayat yang lengkap, sempurna dan cantik susunannya, dah tersusun. Kemudian dia terbagi kepada dua, iaitu jumlah ismiyah dan jumlatul fi'aliyah. Kalau jumlah ismiyah, ayat yang lengkap itu bermula dengan isim dan ataupun domir. Kalau isim tu dia bermula dengan nama. Kalau domir dia ada kata ganti nama. Kalau jumlah fi'liyah pula, ayat yang permulaan perkataan bagi jumlah fi'liyah dia bermula dengan fi'il ataupun fa'il ataupun maf'ulu bih, iaitu perbuatan atau si pelaku perbuatan tu yang melakukan tindakan perbuatan tersebut. Nanti saya akan bagi penerangan lagi selanjutnya selepas ini. Okey, jadi ingatkanlah jumlah mufidah, ayat yang sempurna ada dua, iaitu jumlatul ismiyah yang bermula dengan isim ataupun jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il, iaitu perbuatan. Okey, nau'ul ismin ataupun nau' kepada jumlah ismiyah. Okey, apakah itu dia? Ayat namaan ialah ayat yang dimulai dengan kata nama. Ataupun kata nama yang terletak di awal ayat. Ayat yang dah sempurna tersusun tu, pada awal ayatnya terdapatnya kata nama. Dinamakan mubtada, iaitu subjek. Orang yang melakukan. Siapakah orangnya itu? Macam itulah. Hendaklah mubtada itu adalah kata nama ma'rifah. Orangnya wujud, ada, atau benda yang kita nak ceritakan itu ada. Contohnya benda tu benda maujud yang ada, beg ke, apa lagi, burung ke, haiwan, tumbuhan ke, itu benda yang hidup lah kan, seperti manusia. Benda yang bukan hidup seperti benda-benda pun termasuk juga. Okey. Kemudian kita sambung. Pada muka surat 40 hari itu kita dah pernah belajar nau'un ismi, bahagian-bahagian isim terbagi kepada 5. Ad-dhamir, ismul alami, idafah, ismul isyarah, isim istifham. Yang berwarna hitam pekat itu adalah jumlah ismiyahnya. Okey. Dhamir, ismun alam, al-idafah, ismun isyarah dan isim istifham. Okey. Kemudian kita pergi pada contoh ayatnya. Ni contoh awal. Di awal perkataannya terdapat kata nama khas, ada alif lam ke, depannya ada alif lam. Contohnya al-madrasatun, ada alif lam. Okey, nanti kita tengok contoh yang lain. Lepas tu ada perkataan tanwin. Contohnya Muhammadun. Yang bergaris nombor 1 tu Muhammadun. Muhammadun tu nama orang lah kan, Muhammad. So isim. Jadi dia adalah isim. Muhammadun, belakang dun tu ada tanwin di atasnya, ada dua tanwin di hadapan. Kemudian terdapatnya dalam ayat tu ada huruf jar. Kemudian dalam ayat tu ada yang berbaris kasrah di hujung kalimahnya. Jadi itu adalah jumlah ismiyah. Paling senang kita nak kenal, depan dia tu ada kata nama khas, ada nama orang ke, nama benda yang maujud ataupun benda yang bukan hidup. Benda yang hidup atau benda yang bukan hidup. Okey. Contoh ayat yang pertama, Muhammadun talibun. Muhammadun tu adalah nama orang. Talibun, Muhammad adalah seorang murid lelaki. Talibun tu murid lelaki.
Itu kalau Muhammad. Muhammad murid lelaki. Talibun. Tak ada tamar butah di akhirnya. Contoh yang kedua, Fatimatun, Talibatun. Okay. Kenapa dia Talibatun? Sebab untuk muannas perempuan. Fatimah adalah perempuan. Fatimah ialah seorang murid perempuan. Jadi Talibatun ada tamar butah di akhirnya tu. Okey, yang ketiga al-muallimu. Al-muallimu tu adalah guru, guru lelaki, al-muallimu. Kalau al-muallimatun guru perempuan. Ni tak ada tamar butah jadi al-muallimu guru lelaki. Ada depan dia alif lam. Itu adalah isim. Al-muallimu karimun, yang mulia, seorang yang mulia. Jadi guru lelaki itu, alif lam tu merujuk kepada itu. Itu guru lelaki itu. Karimun, seorang yang mulia. Okey, yang keempat, Zaidun. Zaidun nama orang, Zaid. Zaidun, ada tanwin di situ. Yarsumu. Yarsumu tu adalah fi'il. Dia sedang melukis. Suara gambar. Itu adalah fi'il mudhari' yarsumu. Nanti kita akan belajar jumlah fi'liyah pula. Yang kelima, Ahmadun. Ahmadun yaktubu darsa. Ahmad, nama orang. Yaktubu, sedang menulis. Itu fi'il mudhari' juga. Darsa, ad-darsa, pelajaran. Yang keenam, Muhammadun lagi. Dia bagi nama Muhammad lagi. Qaimun fil fasli. Muhammad qaimun fil fasli. Berdiri di dalam fasli kelas. Boleh tengok lagi contoh-contoh yang seterusnya. Nombor 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita pergi yang sebelah pula. Al-qalamun alal maktabi. Al-qalamun ada alif lam. Alif lam tu maksudnya isim lah. Al-qalamun isim. Pen. Al-qalamun tu pen. Ala di atas. Maktabi. Alal maktabi. Maktabi meja. Pen di atas meja. Lagi contoh yang lain. Apa lagi? Okey, nombor 12, 13, 14, 15, 16. Nombor 16. Huwa jalisun. Huwa, dia. Dia lelaki duduk di atas kerusi. Tu domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Tu adalah domir. Jadi domir pun termasuk juga dalam isim. Huwa, dia lelaki. Jalisun, duduk. Ala, di atas kursi, kerusi. Dia duduk di atas kursi. Dia tu siapa? Lelaki ke perempuan? Huwa. Kalau huwa untuk lelaki. Macam itu. Kalau nombor 17 pula. Hiya, huwa untuk lelaki. Hiya untuk perempuan. Jadi hiya jalisatun. Ada tamar butah. Kalau nombor 16 tadi, huwa jalisun. Dia lelaki. Huwa jalisun, dia lelaki sedang duduk. Tak ada tamar butah. Kalau nombor 17, hiya jalisatun. Hiya untuk perempuan, dia perempuan. Jalisatun, duduk di atas kerusi. Jadi dia ada tamar butah. Tun, tamar butah. Alal kursi. Sama. Alal kursi itu sama. Cuma depan je berubah perbezaan domirnya untuk lelaki dan perempuan. Jalisun untuk lelaki, jalisatun untuk perempuan. Macam gitu. Dia ada perbezaan lah untuk membezakan lelaki dan perempuan untuk domir. Okey. Itu untuk jumlah ismiyah. Kita pergi pula nau'ul ismun bagi jumlah fi'aliyah. Ayat dimulai dengan perbuatan. Okey, apa dia?
Ayat kerjaan ialah jumlatul fi'liyatun hiya jumlatut tabda'u bi fi'li. Ayat kerjaan ialah ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Jadinya ayat lengkap tu yang hadapan sekali mestilah bermula dengan kata kerja, fi'il. Okey? Ataupun siapakah si pelakunya? Siapa yang melakukan tindakan perbuatan tersebut? Jadi ayat itu adalah jumlah fi'liyah. Kalau dimulakan dengan kata nama atau domir, itu adalah jumlah ismiyah, isim, nama. Okey, yang ini yang sekarang saya nak jelaskan adalah fi'il, jumlah fi'liyah. Jadi depannya mestilah perbuatan. Okey, yang kedua, al-ismul ladzi waqa'a ba'dal fi'li yusamma bil fa'il. Kata nama yang terletak selepas kata kerja dinamakan fa'il, iaitu si pelaku perbuatan. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut dipanggil al-fa'ilu. Al-fa'il. Fa'il tu adalah si pelaku perbuatan. Ayyakuna fi'lul fil awalil jumlatil mufradat. Kata kerja yang terletak di awal ayat hendaklah kata kerja tunggal. Perbuatan yang tunggal. Okey? Syaratnya, syarat ayat kerjaan ialah kata kerja tetap tunggal sekalipun pelakunya lebih daripada seorang, lebih daripada satu, walaupun si pelaku fa'ilnya itu lebih daripada seorang. Itu syarat kata kerja tetap tunggal. Contoh yang dia bagi kat sini, yaqra'ul muallimu kitaban. Sedang membaca guru lelaki kitaban, buku. Atau itu untuk mufrad, untuk seorang. Maknanya seorang guru lelaki itu sedang membaca kitab, membaca buku. Okey, yang kedua, yaqra'u juga. Perbuatannya yaqra'u juga, membaca, sedang membaca. Al-muallimani. Tadi al-muallimun, seorang guru lelaki. Sekarang al-muallimani, maksudnya ada dua guru lelaki sedang membaca kitabun, buku. Okey, contoh yang ketiga, yaqra'u, benda yang sama, perbuatan yang sama, fi'il yang sama. Tetapi si pelaku fa'ilnya al-muallimuna. Ramai guru lelaki, maksudnya lebih daripada dua orang. Okey, al-kitabah, membaca buku. Okey, perbuatan yang sama. Yaqra'u, sedang membaca. Cuma si pelakunya, fa'ilnya itu sama ada untuk mufrad, seorang, atau musanna, dua orang, ataupun jamak, ramai, lebih daripada dua orang. Contoh kat sini tadi saya terangkan balik, al-muallimu, seorang guru lelaki, al-muallimani, dua orang guru lelaki. Kenapa? Sebab ada alif nun di akhirnya. Ataupun ramai, lebih daripada dua orang, al-muallimuna, ada waw nun di akhirnya, jamak, maksudnya lebih daripada dua orang. Okey, jumlah fi'liyah. Okey, ada tiga tadi. Nak mengenal macam manakah jumlah fi'liyah, saya dah bagi tahu di awal ayat mesti ada fi'il. Fi'il tu perbuatan yang dilakukan. Apakah perbuatannya? Fa'il, si pelaku perbuatan tu siapa, sama ada seorang ke, dua orang ke, atau ramai. Maf'ulu bih, apakah tindakannya, tindakan si pelaku tu ke atas perbuatan yang dilakukannya itu. Kemudian fi'il pula terbagi kepada tiga. Ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Senang nak mengenal fi'il madi, mudhari', amar. Memang dah belajar dah sebelum ni. Masa darjah 4 dah belajar, darjah 5 kita sambung pada fi'il mudhari' dan amar. Masa darjah 4 fi'il madi dengan mudhari', betul disambung darjah 5 fi'il mudhari' dengan amar. Dah jelas kat situ, dah pernah belajar. Okey. Seterusnya, contoh ayat. Okey, contoh ayat bagi fi'il jumlah fi'liyah. Okey, kita tengok. Saya bagi contoh yang berwarna merah tu adalah jumlah fi'liyahnya di awal perkataan ayat tu. Namun, namu atau nama telah tidur. Telah tidur siapa? Muhammadun. Maksudnya Muhammad telah tidur.
Namun atau nama Muhammadun. Okey. Namat. Kalau untuk lelaki tadi. Yang ini pula namat ada bertanda mati. Itu untuk perempuan. Maryamu. Maryam telah tidur. Okey, contoh seterusnya. Rakibat talibud darajata. Darajah. Rakiba adalah menunggang. Menunggang apa? Siapa yang menunggang? Yang depan tu mestilah perbuatannya kan. Sebab jumlah fi'liyah maksudnya rakiba tu adalah perbuatan. Perbuatannya adalah menunggang. Menunggang adalah perbuatan. Menunggang apa? Menunggang basikal ke? Menunggang motor ke? Siapa yang menunggang? Ayat yang kedua tu, perkataan kedua adalah fa'ilnya. Yang menunggang tu siapa? At-talibun, murid lelaki itu. At-talibu ada alif lam, jadi itu. Murid lelaki itu menunggang darajah basikal. Jadi kita tahulah yang si pelakunya adalah murid lelaki. Dia sedang buat apa? Rakiba, menunggang. Menunggang apa? Darajah basikal. Kita ambil contoh yang seterusnya. Nombor 8. Kira nombor 8 yang mana? Okey. Tashrabu. Depannya huruf ta. Tashrabu. Tashrabu tu maksudnya minum. Sedang minum. Minum. Sedang minum. Siapa yang minum? Yang sedang minum? Aisyah. So, selepas perbuatan adalah isim. Pelakunya Aisyah. Sedang minum. Aisyah al-ma'i. Sedang minum. Aisyah air. Maksudnya Aisyah sedang minum air. Okey. Jadi untuk Aisyah perempuan dia tashrabu. Depannya huruf ta. Tashrabu. Okey. Contoh yang ke-6. Yusalli. Kalau perempuan tadi tashrabu. Depannya huruf ta. Tashrabu. Fi'il madinya syariba. Minum. Jadi fi'il mudhari'nya sama ada yashrabu atau tashrabu. Jadi tashrabu untuk Aisyah. Sebab Aisyah perempuan. Kalau bagi lelaki, contoh yang ke-6 saya kata tadi, yusalli. Mendirikan solat. Sedang solat. Siapa isimnya? Siapa si pelaku fa'ilnya? Muhammad. Sedang solat Muhammad solat az-zuhri. Maksudnya Muhammad sedang mendirikan solat zuhur. Begitu. Jadi Muhammad, si pelaku fa'il tu adalah lelaki. Muhammad lelaki. Jadi fi'il dia tu adalah yusalli. Depannya adalah huruf ya. Tapi kalau tukar kepada perempuan pula yang sedang solat, dia jadi tusalli. Okey. Tapi tu kalau nama perempuan. Macam gitu. Okey. Anak-anak boleh tengok lagi nombor 9, 10, 11. Yang sebelah pula nombor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita tengok nombor 20 tu. Ya'malu. Nampak tak? Ya'malu. Depannya huruf ya. Jadi mestilah untuk lelaki. Perbuatannya. Daripada fi'il dia amala. Amala maksudnya daripada fi'il madi. Jadi dia tambah ya'mala depannya huruf ya. Jadi fi'il mudhari'. Mesti untuk lelaki. Jadi ya'malu amilu. Ya'malu bekerja. Beramal sebenarnya sedang bekerja. Amilu pekerja lelaki.
Amilatun pekerja perempuan. Jadi amilu pekerja lelaki. Itu sebab ada alif lam. Fil idarah. Fi di idarah pejabat. Begitu. Okey. Okey, untuk nombor 21. Qoma. Qoma telah bangun. Bangun. Telah bangun. Siapa fa'ilnya? Muhammad. Muhammad adalah si pelakunya. Minan naum. Mina maksudnya dari. Naum. Naumi tidur. Telah bangun Muhammad dari tidur. So depan tu semua adalah perbuatan. Selepas perbuatan, fa'il. Fa'il tu adalah isim. Kemudian huruf jar dan seterusnya. Jadi ini dipanggil jumlah fi'liyah. So senang aja. Kalau depannya adalah perbuatan fi'il, itu adalah ayatnya jumlah fi'liyah. Kalau depannya adalah isim, nama, jadi perkataan itu adalah jumlah ismiyah. Senang je untuk membuatkan perbezaan di situ. Okey? Soalan uji kefahaman. Okey, saya dah sediakan soalannya. Soalan boleh awak screenshot, awak boleh print. Kalau tak ada print, awak boleh salin lah. Okey? Kemudian buat dalam buku, tulis bahasa Arab. Ni soalannya yang pertama. Uktub jumlatul fil makaniha munasibi. Tuliskan ayat pilihan jawapan yang betul. Okey, mana 5 soalan di atas tu termasuk dalam jumlah ismiyah. Kata nama. Ayat daripada jumlah ismiyah yang bermula dengan nama. Kalau yang 3 lagi ni adalah jumlah fi'liyah. Ayat yang dimulakan dengan perbuatan. Kita tengok hadapan dia aja. Senang. Kita tengok bahagian hadapan setiap ayat jawapan yang 5 kotak di atas tu. Okey, ayat yang pertama, taqra'u. Taqra'u. Yang kedua dia Maryam. Maryam tu awak dah tahu dah nama orang. Dia dekat baris yang kedua. Kalau baris yang kedua, automatik taqra'u tu, yang depan dia taqra'u tu adalah fi'liyah. Fi'il. Sedang membaca Maryam Al-Quran. Sedang membaca tu kan perbuatan. Jadi perbuatan adalah fi'il. Fi'liyah. So masuklah dekat kotak jumlah fi'liyah. Senang je. Okey, kotak yang kedua pula, Ahmadu. Ahmad. Ahmad, nama orang. Isim. Ismiyah. Yang kedua dia yaktubu. Perbuatan fi'il. Kalau mula dengan nama orang, depan dia mula dengan nama orang, jumlah ismiyah. Yang kedua dia tu adalah fi'il. Fi'il. Kemudian seterusnya huruf jar dan lain-lain. Jadi kita fokus dekat yang bahagian hadapan dulu. Untuk membezakan dia adalah jumlah ismiyah ke ataupun jumlah fi'liyah. Senang sangat. Okey. Soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, wafiq bainal amudaini. Wafiq tu maksudnya padankan, sesuaikan. Padankanlah. Ada 2 soalan kat situ, jumlah ismiyah. Ayat yang dimulakan dengan isim. Yang bawah jumlah fi'liyah, ayat yang dimulakan dengan perbuatan. Nak tahu isim, ismiyah, nama siapa? Kita tengok dulu. Mana yang mula dengan nama orang? Yang mula dengan nama orang, yang mula dengan depan dia alif lam. Alif lam. Alif lam tu pun isim juga. Kemudian dia ada tanwin ke? Itu semua boleh masuk dalam jumlah ismiyah. Okey. Yang mana perbuatan dia ada 3 huruf ataupun 3 huruf untuk fi'il mudhari', ataupun dia mula dengan huruf ya, fi'il mudhari', fi'il madi untuk ada 3 kan, 3 huruf ataupun 2 huruf pun ada. Kalau untuk mudhari' sama ada ya atau ta, bermula dengan ya atau ta, ataupun paling senang nak bezakan, carilah dulu sama ada fi'il madi atau mudhari' dulu. Kalau fi'il amar dia alif.
Depannya ada alif tapi menunjuk kepada perbuatan. Kalau alif lam untuk isim. Jadi awak bezakan dulu. Paling senang itu untuk kita membuat perbezaan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan kepada semua selamat menjawab. Dan banyakkan buat latihan untuk memudahkan awak jawab ketika dalam peperiksaan akan datang, sama ada peperiksaan ujian untuk sekolah agama ataupun UPKK. Okey, itu saja. Assalamualaikum.